Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni kita tengok ya subtopik yang terakhir bagi ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni. Okay, yang berdasarkan standard pembelajaran 6.2.1. Baik, soalan ini adalah melibatkan TP4 dan juga TP5 lah. Sekiranya kamu dapat menjawab, so saya boleh bagilah ya TP4 dan TP5. Okey, kalau tak dapat tu paling rendahnya 3 lah. Kalau kata siapa yang tak hantar tu agak susah sikit lah untuk saya nak bagi markah PBD ya. Untuk pengetahuan kamu ya, fasa 2 ya untuk PBD tak lama lagi cikgu kena key in. So pastikanlah segala latihan yang saya bagi tu dapat dihantar lah ya, supaya saya dapat menilai. Okey. Baik. Jadi untuk hari ni kita tengok ya soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan ketaksamaan linear. Okey, di sini diberi pada kita satu contoh soalan di mana dikata di sini Sarah menggunakan 40 gram dan 50 gram tepung masing-masing untuk membuat sebiji kari pap dan sekeping biskut. Okey. So bilangan biskut yang diperlukan untuk dihasilkan adalah selebih-lebihnya 2 kali ganda bilangan kari pap dengan jisim tepung yang digunakan adalah kurang daripada 2 kg. Okey, so katakan di sini bilangan kari pap adalah X dan juga bilangan bagi biskut adalah Y. Jadi ya, kata kunci kita kat sini adalah yang pertama, penggunaan tepung. Okey. So 40 gram ini adalah untuk kari pap. Okey, saya guna ni kari pap. Okey. Dan yang berwarna hijau ni 50 gram untuk membuat sekeping biskut. Okey. Jadi bilangan biskut yang perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 2 kali ganda daripada bilangan kari pap. Okey, katakan maksudnya kari pap ni 2 kali ganda. Kalau kata biskut 2 kali ganda dia untuk dapatkan kari pap. Jadi sekarang ni itu yang pertama lah. So yang kedua, okey, yang kedua adalah melibatkan jumlah. Pernyataan yang kedua, so di sini maksudnya kita kena cari juga ada 2 ya, ada 2 ketaksamaan dekat sini. So yang kedua adalah bilangan kari pap. Okey. Silap dia ni. Alright, seterusnya dia kata jumlah jumlah yang digunakan adalah kurang daripada 2 kg. Maksudnya penggunaan untuk buat sebiji kari pap dan juga sekeping biskut, tepung yang digunakan adalah kurang daripada 2 kg. So dekat sini kalau kita tengok ya, dia punya unit dia adalah kg, tapi yang ini kita gunakannya unit gram. Jadi nak mudah kita tukarkan je lah kepada unit gram. Jadi 2 kg bersamaan dengan 2000 gram. Terus kita keluarkan siap-siap lah. So sekarang ni tugasan kita ialah tulis 2 ketaksamaan. Dia minta kita menulis 2 ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar atau sama dengan kosong, Y lebih besar atau sama dengan kosong bagi situasi di atas. Okey. Sekarang ni dia dah bagi pada kita bahawa X adalah untuk kari pap, so Y adalah untuk biskut. Jadi yang pertama, kita punya ketaksamaan yang pertama, kita tahu bahawa bilangan biskut adalah 2 kali ganda kari pap. Okey, so yang ini bilangan biskut perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 2 kali ganda bilangan kari pap. Jadi kita tahu biskut kita adalah nilai dia adalah Y. Okay, saya tulis kat sini lah. Y. Okey, kari pap kita adalah 2 kali ganda. So 2X lah, 2 kali ganda, 2 kali X. Okey, tapi dia kata mestilah selebih-lebihnya. Maksudnya tak boleh lebih lah. Maksudnya dekat sini bilangan mesti selebih-lebihnya 2 kali ganda bilangan kari pap. Jadi Y lebih kecil atau sama dengan 2X. Selebih-lebihnya 2 kali ganda. Okey. So dekat sini dah dapat dah satu pernyataan bagi ketaksamaan linear. Dan tengok pula yang kedua. Okey, yang kedua pula kita dapati bahawa 400 gram digunakan untuk membuat kari pap dan 50 gram digunakan untuk membuat biskut dan penggunaan tepungnya kurang daripada 2 kg. So kita boleh tuliskan 40 gram
tambah 50 gram. Ini asalnya untuk kari puff dan juga biskut. Okay. So sekarang ni kita gantikan dia dengan persamaan. So persamaan dengan dia punya pemboleh ubah. Dengan pemboleh ubah. Jadi sekarang pemboleh ubah bagi kari puff adalah X. Okay. X. Manakala pemboleh ubah bagi biskut adalah Y. Jadi bila kedua-dua tepung ni digunakan, nilai dia adalah kurang daripada 2 kg. So kurang daripada means kita kena tulis lebih kecil daripada 2 kg. Tapi kita dah tukarkan daripada gram tadi, dia akan jadi 2000 gram. Okay, so kita dah dapat dah dua penyataan lah. Dua ketaksamaan. Dua ketaksamaan linear. Okay, baik, tengok pula B. B dia kata lukis dan lorik rantau yang memuaskan bagi sistem ketaksamaan linear pada darjah 1 di bawah. Okey, diberi pada kita. Ini dah kira jawapan ni lah. Baik. Jadi bila kita nak melukis ketaksamaan linear dalam kita punya rantau, dalam kita punya satakatis ni, jadi langkah yang pertama kita kena jadikan dalam bentuk persamaan. Baik ya, sekarang kita tengok pula ya macam mana cara untuk kita nak melukis dan melorik rantau yang memuaskan bagi sistem ketaksamaan linear pada darjah 1 lah. Baik. Jadi berdasarkan ketaksamaan yang kita dapat tadi 1 dan 2, so kita kena lukis lah. Yang ni dia dah lukis siap. So nanti saya tunjukkan jugalah cara untuk melukisnya. Baik. So yang pertama ni dia kata Y lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan. So kita dapat Y sama dengan 2X. Jadi macam mana kita nak lukis? Okay, kita tahu bahawa ini adalah garis solid kan. Ni solid. Okay, so mestilah garis yang padu. Okay. Jadi sekarang macam mana garisan tu? Bentuk dia macam mana? Okay, jadi sekarang ni kita kena buat jadual. Okay, nak memudahkan kita buat jadual lah. Tak perlu banyak sikit pun, 3 pun cukup lah at least lah. So letak sini X, letak sini Y. Kalau kita tengok dengan gambar rajah ni semua menunjukkan positive number kan. Dan kita wakilkan pula dengan nombor 10, 20, 30 dan seterusnya bagi kedua-dua paksi kan. So kita katakan X sama dengan 0, X sama dengan 10, X sama dengan 20. Okay, pun dah cukup lah. So kita gantikan dalam persamaan. Jadi bila kita gantikan dengan dalam bentuk persamaan, katakan Y sama dengan 2. Kita katakan X kita 0. Okay. So Y kita adalah 0. So nilai dia 0. Bila X sama dengan 10, so kita gantikan dalam bentuk persamaan. So Y sama dengan 2 darab 10. So kita akan dapat Y sama dengan 20. So letak sini 20. Dan begitu jugalah kalau diberi pada kita, okay, Y sama dengan 2 darab 20. So kita akan dapat Y sama dengan 40. So letak sini 40 lah. Macam tu. Okay, baik. So selepas itu barulah kita plot. Okay, macam mana cara nak plot? Macam kita nak lukis graf lah. Sama je cara nak plotting dia. Baik. So cara nak plotting dia, katakan saya guna yang warna merah ni. Okay, 0, 0. Okay, mana 0, 0? So kat dekat sini kita letak dot 0, 0. Then 10, 20. Okay, paksi X 10, paksi Y adalah 20. So kita letak kat sini. Kemudian kalau diberi pada kita X 20, maka Y kita adalah 40. Macam tu. So kita gunakan pembaris. Okay, dan kita sambungkanlah garisan ni. Katakan yang first garisan ni saya buat warna merah lah. So kita garis. Okay, kita garis. Mesti kena gunakan pembaris lah. Sambungkan dot yang kita dah lukis tadi. Okay, so garis. Macam tu. Baik, tengok pula yang kedua. Diberi pada kita 4. Kita guna yang inilah. Okay, kedua saya gunakan warna biru lah. Ya, ini 4X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 200. So 4X tambah 5Y sama dengan 200. Yang ini pun sama jugalah ya. Kalau kata kita boleh gunakan yang jadual pun boleh, ataupun tak perlu pun tak apa. Okay, katakan saya nak buat cara langkah yang paling mudah, right? So saya anggapkan saya buat macam ni lah. Andaikan katakan yang pertama X sama dengan 0. Okay, so kita letakkanlah 4 darab 0
tambah 5Y sama dengan 200. Okey. So kita akan dapat 0 tambah 5Y sama dengan 200. So 5Y sama dengan 200, Y sama dengan 200 bahagi 5. So kita akan dapat Y sama dengan 40. So kita cari pintasan dulu. Kita dapat yang pertama, dapat Y. Okey, sekarang kita cari X pula. Okey, pun sama juga. Andaikan Y pula, tadi X kan. Okey, Y sama dengan 0. So 4X tambah 5Y, Y dia 0 gantikan sama dengan 200. So kita akan dapat 4X sama dengan 200. X kita dapat 50. Okey, just kita plot je lah. Y kita 40. Okey, Y 40 kat sini. X kita 50. X kita 50 kat sini. Dan syarat dia adalah merupakan lebih kecil. So ini adalah garisan putus-putus. Jadi bila garisan putus-putus, kita ambil pembaris. Okey. Kemudian kita gariskanlah, loretkan dia macam ni. Gariskan dia secara putus-putus. Okey, secara putus lah. Okey, macam tu. Alright. Okey, dah settle pula. Kita kena cari di manakah rantau berloret dia. Okey, tengok balik persamaan kita, ketaksamaan kita tadi. Y lebih kecil atau sama dengan 2X. Jadi kalau lebih kecil, loretkan yang berwarna merah ni berada di bahagian bawah. Okey, dan yang biru pula 4X tambah 5Y lebih kecil daripada 200. So, lebih kecil adalah di bahagian bawah. Jadi di manakah persilangan di antara warna merah dan warna biru? So jawapannya di sinilah. Ni. Yang petak ni. Ya, petak pula, sorry, segitiga ni. Jadi inilah jawapannya. Baik. Sekarang kita tengok pula C. So di sini dia kata daripada graf, okey, berapakah bilangan karipap dan biskut yang dapat dihasilkan? Okey, beri dua penyelesaian mungkin. So kita cari dua yang mana mungkin lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita tengok dekat sini. Kita kena, bila C ni kita kena lihat jawapan kita ni berdasarkan graf. Okey, berdasarkan graf lah. Baik. Jadi berapakah bilangan yang kita dapat hasilkan? So kita ambil jawapan kita, jawapan di kawasan yang kita loretkan ni. Yang ini, kawasan yang telah diloretkan. So kita boleh bagi dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama, katakan kita ambil 10 keping biskut. Okey, katakan dekat sini. Okey, katakan kalau kita ambil yang senang nak baca lah. Right. Katakan dekat sini 20 keping karipap. Sebab X kita mewakili karipap kan. Okey, 20 keping karipap. Kita ambil lah 20. Berapa nilai bagi biskut yang kita boleh hasilkan? So kata-kata bila 20 ni kita dapat hasilkan dia 10. Sebab dia kat dalam ni lah. Okey. Sebab dia 2 kali ganda, so dia boleh dapat. Kalau kata 20 keping 20 biji karipap, 10 keping yang kita akan dapat. So 2 kali ganda. Baik. Seterusnya juga sama juga ya, kalau diberi pada kita katakan sini. Okey, katakan berapa keping bagi karipap, kata 25 dekat sini. Kat sini kan. Okey. Berapa keping karipap yang boleh dihasilkan? 15. So boleh letak dekat sini. So apa sahaja jawapan kita mestilah yang berada di dalam kita punya loretkan tu tadi. Tak kisahlah sekurang-kurangnya kita dapat 2. So yang ini tak semestinya yang inilah yang 15 keping karipap ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. So apa sahaja jawapan kita, mestilah jawapan itu mesti berada di dalam yang kita dah loretkan tadi. Maksudnya, tapi tak boleh, jawapan tersebut tak boleh berada di atas garisan, especially yang putus-putus lah. Dia mesti berada di bawah garisan putus-putus. Tapi kalau yang solid ni boleh berada di atas ni. Macam tu. So saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.